دائما كلمة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكمالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah muslimin muslimat, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali seperti mana biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bagi kepada kita peluang boleh kita bersama di dalam majlis yang istimewa pisik malam ni. Kita boleh bersama dengan guru-guru kita, bapa-bapa kita. Antaranya kita boleh bersama dengan Bapa Abdul Karim Cakwah dan Ustaz Hafiz, panggil tetamu istimewa daripada Malaysia. Ni kemungkinan ada sikit di segi line dia ni, ada terlekat, ada sakut. InsyaAllah tadi Ustaz akan bersama dengan kita deh. Pasal kita tadi duk terang, duk gapo dah tu tak ada masalah. Ni kemungkinan ada sikit sakut-sakut dalam bak line. InsyaAllah.
Semoga kita keberadaan kita dalam majlis yang barakah dapat kita boleh mengambilkan ibrah, pengajaran, dan boleh kita mengamalkan apa yang kita reti, kita faham yang kita boleh ambil ni, insya-Allah kita akan boleh buat. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-9 mana setengah-setengah saudara mara kita yang telah beramal dengan amalan puasa hari 9 ni. Semoga-moga Allah Ta'ala qabulkan amal ibadat kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimakanlah segala amalan kita, amalan puasa kita, amalan solat kita. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya-Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah, mana-mana yang bersama dengan kita lebih kurang 100 orang pada peringkat awal ni, kita kongsilah perkara kebaikan ini melalui share. Kita supaya orang-orang lain yang tak tahu lagi, orang lain tak dapat maklumat lagi, boleh tahu dengan kita, boleh bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi seperti mana yang kita buat tajuk tu lah, kita post pada pagi tengah hari tak ada lagi post kata kita akan bersama dengan satu forum, satu rupa kita nak buat bisyara ma'al hijrah lah, kerana kita duduk pada bulan Muharram, duduk pada awal tahun bulan Muharram ni, yang seperti mana biasa kita duk buat seperti mana biasa ni, tiap-tiap tahun bila masuk bulan Muharram kita buat forum ataupun buat ceramah ma'al hijrah, yang selama mari kita duk buat tu, buat di pantah, buat di masjid, oleh kerana tak ada krisis COVID. Tapi oleh kerana learning kita duduk dalam suasana, duduk di dalam musim COVID yang menyebabkan kita nak berhimpun tak boleh, nak ramai-ramai tak boleh. Jadi kita ambil lah peluang-peluang yang Allah Ta'ala bagi, perkara yang canggih gini, supaya kita boleh berada juga majlis-majlis ma'al hijrah, sekalipun dengan secara online. Sekalipun dengan secara online, kita duduk rumah kita, baba karing, ustaz, walaupun sebelah Malaysia pun, insya-Allah, alhamdulillah kita boleh bersama di dalam majlis yang sama. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang bersama dengan kita malam ni, kongsilah utama sekali. Semoga perkara yang kita bersama malam ni dalam forum ma'al hijrah, dan atas rupa tajuk kita buat keutamaan bulan Muharram, kita boleh ambil pengajaran, boleh kutip sepatah dua ilmu, dan ilmu itu kita boleh mengamalkan, boleh kita praktik melakukan amal kebajikan, supaya amal kebajikan itu menghasilkan pahala kita, dan pahala itulah akan kita bawa bekal berjalan panjang, berjalan jauh di akhirat sana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan Baba Karim yang bersama dengan kita. Apa khabar di sana? Waalaikumsalam. Jadi sebelah saya ni, alhamdulillah, hari ni bawa kepada suasana tu hujan sikit. Pada jumlah pagi, maka sekarang ni pun udara terpanggil sangat sederhana. Udara sangat sederhana. Lebih utama laginya kita duduk pada malam yang sangat tua lah. Kali kemarinnya malam yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, daripada bulan Muharram, yang mana satu amalan yang kita nak baca. Oleh karenanya nak target, nak ambil semangat. Maka malam ni alhamdulillah boleh berjumpa dengan peminat, berjumpa dengan penonton, yang semoga-moga Allah Ta'ala bagi kesihatan, dan semoga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan dalam amalan, dan semoga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur untuk kita boleh hidup yang menjadi keberkatan dan bermanfaat. Bagaimana Ustaz kita ni? Senyap right pula. Terlucuk line pula kali tu. Alhamdulillah. Tak apalah, kita teruskan majlis kita pada peringkat awal ni. Seperti mana kita buat maklumat lah dalam poster tu, kita akan bicara malam ni tentang keutamaan bulan Muharram, yang sepatutnya kita duduk pada bulan ni, termasuk di dalam kata bulan yang dibeliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah,
arba'atun hurum. Fiha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan ni, di antara 12 bulan yang dimuliakan Allah, ada 4 bulan yang Allah Ta'ala mulia. Antara 4 bulan tu ialah bulan Muharram yang kita ada sekarang ni. Maka kita ambil kesempatan di dalam bulan-bulan Muharram inilah yang sepatutnya kita melakukan kebaikan, ibadat, amal apa saja. Kerana bulan ni bulan mulia. Ustaz lah mana cuba test sikit suara, adakah masalah lagi ke, terlekat sakut lagi ke tak ada apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu tak ada apa dah tu. Banjir. Ada banjir pula. Ya. Jadi begini Ustaz pada perangkat awal ni nak beri kepada Ustaz sebut sikit kata-kata haluan supaya boleh bertegur hubungi dengan penonton-penonton yang bersama dengan kita pada perangkat awal lebih kurang 190 orang lebih. Dipersilakan Ustaz beri kata-kata haluan pada perangkat awal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapatlah sama-sama kita pada malam ini berkumpul dalam suatu sesi kuliah agama ataupun tazkirah yang nampak-nampaknya dalam poster berkait dengan hijrah dan juga awal Muharram. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan moderator ataupun sahabat saya Ayuh Mai Al-Fadhil Ustaz Baba Ismail bin Abdullah dan juga ahli panel yang kita tunggu-tunggu Baba Abdul Karim. Alhamdulillah. Pada malam ini saya bahagian selek saja. Orang tak boleh dengar saya ni. Jadi insya-Allah pada malam ini saya daripada Malaysia duduk di bumi Terengganu. Duduk di kampung malam ni kampung wakaf Mempelang lah. Ya. Duduk di Terengganu. Jadi insya-Allah kesempatan pada malam ini marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk mengambil sebanyak mana maklumat yang disampaikan oleh para asatizah kita, para bapa kita. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Insya-Allah. Lebih-lebih lagi kepada diri yang menyampaikan ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz pada peringkat awal sebagaimana kata-kata haluan dengan penonton-penonton. Semoga-moga penonton yang bersama dengan kita lebih kurang pada peringkat awal 200 orang lebih Mana-mana penonton yang baru masuk ni kita kongsi. Share, klik button share. Bahasa putih sikit, speak English ni. Kita sebar-sebarlah perkara-perkara baik ni. Semoga-moga perkara yang kita sebar ini orang lain dapat maklumat dengan sebaran kita. Boleh manfaat. Boleh manfaat, maka pahala akan berlipat kali ganda untuk kita. Nampak ustaz ni terlucuk pula ni. Jadi masalah lah lain dia. Kena betul boleh ada dia kata hujan lebat kali pak dia saat ni deh. Ya. Ya, hujan lebat. Jadi kita beri tajuk kepada Bapa Karim dah dulu deh. Sama taruh kita tunggu ustaz masuk setagi, kita pergi kepada Bapa Karim dulu sebagaimana buat soal jawab supaya Bapa Karim beri penjelasan tentang dengan apakah pengertian Muharram tu sendiri. Jadi kita ada sekarang lah ni di bulan Muharram. Maka apakah pengertian Muharram tu? Pengertian kita nak ambil pengertian tentang bulan Muharram, kita dah sebut bulan Muharram. Apakah pengertian Muharram tu? Dipersilakan Bapa Karim kita, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tajuk saya ni kena yang kedua. Tapi ustaz tu saat ni ustaz jadi ada masalah sikit ni dia. Lalu tu ayah mai tu suruh saya baca sikit sebanyak. Bentar lagi kita akan dengar ustaz kita daripada Malaysia. Jadi alhamdulillah walaupun kita tak boleh beri pondok sekali, tapi dengan sebab Allah Ta'ala buka jalan mudah kepada kita. Saya sendiri ni tak biasa berjumpa dengan ustaz lagi, tak biasa berbual, berbecek. Tapi dengan live dengan kita ada ni, alhamdulillah. Semoga-moga kita tiga orang ni akan boleh berjumpa minum air PO boleh sekali kawasan ke Malaysia nah. Maka malam ni alhamdulillah yang mana ayah mai tajuk pada saya pengertian makna Muharram. Kita nak kepada makna dia, semoga kita boleh ambil khalasah mudah-mudah. Supaya istiqaq dia panggil ulama istiqaq ilmu. Ain mai pada illiyin. Mim mai pada mulk. Panggil istiqaq supaya kita nak ambil pakar tu jadi mudah. Juga pada Muharram yang ulama kita istiqaq ni ya ada makna. Mim pada Muharram tu ya ada makna. Ra yang ada pada Muharram tu ya ada makna. Kita ambil makna tu mai pakar tak kita. Semoga mudah lekat dia panggil. Nak turut tarbiyah tu banyak sangat tak ada nak pakar. Maka ulama kita istiqaq katanya mim pada Muharram yang pertama sekali mim mari pada istiqaq daripada maghfirah. Jadi bulan Muharram bulan yang Allah Ta'ala sangat-sangat mengampunikan akan dosa. Dia panggil buka jalan untuk nak mengampuni dosa kita. Yang mana kalau kita mengaji sejarah bulan Muharram, bulan yang Allah Ta'ala terimakan akan doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bulan Muharram bulan yang Allah Ta'ala terima kemaafan Nabi Yunus alaihi salam. Dalam sakut pak dengan sebab itu Muharram mari pada mim pertama tu ulama kira mari kata yang pertama tu adalah maghfirah. Sebab itu kalau kira mari nisbah amalan daripada bulan Muharram tak sakut dengan puasa kita katanya. Tak sakut dengan apa dosa. Siapa-siapa dia puasa pada hari Ashura, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa setahun yang mana ada. Sakut dengan apa dosa juga. Lagi pula, Nabi kata, barang siapa, sebarang siapa berpuasa pada hari Ashura, Allah Ta'ala akan beri pahala 10,000 haji dan 10,000 orang buat umrah dan 10,000 orang mati syahid. Sakut dengan berdana amal. Maka natijah kita nak mana? Kita orang berdosa ustaz. Tak lepas. Likulli syai'in khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bila lagi jalan yang Allah Ta'ala buka peluang mudah. Habis tu kita ada umur pada malam ni untuk nak guna sehari. Ini satu keberkatan dan ini satu nikmat yang besar sekali. Kenapa? Buat semalam ni ya. Buat sehari ya. Ayah Mai. Allah Ta'ala bebas kita ni bukan main. Ada muharram ya Islam ni kalau kira marinya untuk gerak, bulan gerak. Mari hijrah, gerak hijrah. Mari puasa, gerak puasa.
Muncul ada bulan mari duk gerak kita, kita khabar ustaz. Kalau tak ada bulan tu tak khabar. Supaya kampung kalau tak ada suara bel pakai siap ya. Kalau lek kampung kita tahu kena semaya, tapi hawa tak ada orang azan, hawa tak ada orang qomat, maka bawa pada galik. Kerana kerja kita hari-hari, kerja hak diri lagi, kerja hak sakut dengan keluarga lagi, ya banyak. Kalau tak ada orang gerak, membawa kepada kita ni mudah terlupa. Alhamdulillah, hatta Muharram hari, dok gerak kita, nak kita dah lek khabar semata. Tak mau kita terlucuk dengan amalan. Maka yang pertama yang saya istiqaq saat ni, Muharram bulan maghfirah. Kita nak pada apa? Nak pada keampunan ni daripada Allah. Bukan kita nak pada segar badan, bukan kita nak pada sehat badan, tapi kalau sehat badan tapi tidak dapat maghfirah, maka maghfirah Allah Taala janji kita isak dengan kita puasa. Gerti kata orang tak dapat di puasa, maka bawa pada payah nak dapat maghfirah daripada Allah. Cuma ke Nabi kita buat jalan mudah ayah mai. Ya. Kalau orang ni tak ada kuasa nak puasa. Esok ada amalan lain lagi gapo? Sapu kepala anak yatim. Tak boleh nak sapu kepala anak yatim lagi. Gapo? Kita saat itu beri makan kepada orang yang berpuasa. Tak boleh lagi segi tu. Kita gibzirahkan akan orang alim. Gibzirahkan akan semua amalan ni gapo? Maghfiratum minallah. Nak dekat keampunan. Sampai tu esok ni saya harap-harap kitanya lebih utama lagi saya sedia orang kecek. Gapo? We boleh buat hati hok manusia. Kenapa? Ni nak pada rangwan yang Allah Ta'ala tak jackpot hok besar sekali. So, itu maghfirah yang pertama. Mim Muharram. Yang kedua gapo? Yang kedua orang pengen harfu ha. Ni mari pada apa? Ni ulama kata pada husnun, mari pada buat pagar. Bulan Muharram ni ajar kita buat pagar di atas diri kita. Ambil gapo pagar? Ambil amalan menjadikan pagar akan hidup kita hari ni. Yang mana Nabi kata hassinu amwalakum bizakat. Buat pagarlah oleh kamu atau jagalah oleh kamu dengan harta kamu. Dengan zakat, ambil zakat tu mari jaga harta kita. Amalan belakang. Wadawaw mardakum bis sadaqati, dan berubahlah oleh kamu akan orang sakit lekalain kamu tu dengan sedekah, dengan amalan juga. Yang mana tu? Wanawwirul qabra, dan mencurahkan akan oleh kamu akan kubur kamu bisalatil laili, dengan semaya malam. Semua tu panggil jadi apa? Jadi husnun, jadi pagar untuk kita. Lalu ni kita beringat nisbah lain. Beringat kok COVID pakai mask. Itu ustaz, ada cil, ada alkohol, tak pergi berjumpa dengan orang, berasing kita dengan orang, tapi dengan Allah Ta'ala kita kau sengih. Kita kau sengih. Hawa tak lagi ke mana, semaya podak, baca Quran podak. Sebenarnya asing dengan manusia untuk nak taqarrub kita dengan Allah. Kita kau rapat dengan Allah. Tapi buat kita sengih pak ni, kau sengih. Dengan manusia pun sengih, dengan Allah Ta'ala pun menjadi kesengih. Kenapa kita tak ambil amalan itu menjadi hasin, menjadi pagar? Kerana telah tanya di kita sekarang. Kita sekarang ni umur 30, orang amalan apa tak menjadi pagar bagi kita yang kita tegak sekarang. Kita berasa tegak dengan amalan. Tak ada lagi lah kita sekarang ni. Mim maghfirah. Daripada apa tadi? Husnul. Jaga pagar diri kita. Yang tiga, roh. Roh pada Muharram, apa nak erti? Nawi kita ni rahim. Kita ada silaturrahim. Kita ada berkasih sayang. Nampak tu? Lalu ni kita kasih sayang kepada anak kita. Sampai kita kenapa kita mari sifat hasad? Kenapa kita mari sifat dengki? Kerana kasih sayang tak ada. Kita banding mudah-mudah anak kita jadi nayuk atau jadi nayuk bahasa Malaysia gapo? MB. Misalnya anak kita jadi MP, adakah kita dengki? Bahasa dengki tak ayah mai? Anak kita jadi MP, jadi nayuk, jadi penama, bahasa dengki tak weh? Jawab kata tak dengki.
Kenapa? Dia anak kita. Sebab kasih kita kepada anak, awak anak kita boleh pangkat yang besar, mari bahasa bangga. Tapi apabila kita tak kasih pada satu perkara, ni kita mudah deki kerana kita tak kasih. Rahim dia tak ada. Nampak orang ni DP, nampak orang ni jadi MB, nampak orang jadi lebih pada kita. Kita rasa dengki, kenapa? Sifat rahim dia tak ada. Oleh kenapa kita tak dengki pada anak kita? Apa kita tak dengki pada adik kita yang jadi MB, yang jadi Nayuk, yang jadi itu jadi ni? Kenapa? Dia kasih dia. Habis tu bulan Muharram tanam apa? Tanam silaturrahim. Biar ada berkasih sayang. Sama-sama kita pakat kasih sayang. Tak jumpa tapi doa tu siapa? Yang terakhir sekali Muharram, yang terakhir Mim. Mim ni ulama kata nak al-isti'da' li yaumil mi'ad. Yani al-maut, mati. Kena persiapkan juga dengan mati. Jangan kita buat tak karik. Jangan kita buat mudah-mudah. Jangan berasa kata aku muda lagi Aku duduk tengah sehat ni. Nah, aku gitu. Jangan. Nah, we ingat kata mati tu sangat-sangat rapat dengan diri kita. Al-maut. Maka mati jangan takut. Yang kita takut amalan yang kita nak guna selepas pada mati. Mati takut pun kena gis mata. Tak itu Ustaz? Mati takut pun kena gis mata. Tapi kita nak pergi dalam rupa orang berjaya, ke kita nak pergi dalam rupa orang yang membawa kepada kebinasaan. Hak ni tanya amalan kita hari Habis tu ulama katanya al-mautu ialah jasrun yusil habiba ilal habib. Bermula mati itu ialah satu retak yang untuk nak sampai seorang yang kasih kepada orang yang dia kasih. Siapa dia? Allah dan Rasul. Kita nak berjumpa dengan Allah, berjumpa Rasul, ada satu jalan. Retak. Apa? Al-maut. Sampai itu natijah sayanya berarti bulan Muharram kita persiapkan dapat maghfirah daripada Allah, persiapkan husnun, jaga menjadi amalan menjadi amalan kita. Yang tiga sifat rahim berkasih sayang, yang keempat persiapkan mati yang kita nak berjumpa dengan Allah. Itulah sebagaimana arti yang saya colek ambil dalam beberapa kitab lagi. Alhamdulillah, terima kasih Abu Karim sebagaimana buat mukadimah lah. Kita buat mukadimah. Sebenarnya kalau ngikut aturan kita nak buat pusingnya ni kena Ustaz Hafiz. Hak pertama tu sebagaimana tetamu istimewa malam ni. Tapi oleh kerana ada sedikit masalah sendiri, mungkinlah di segi lain tu ada sedikit sakut. Kita buat Abu Karim dulu. Lalu tu kita tak mendapatkan masa bimbang takut sakut pula. Kita teruskan kepada Ustaz kita. Jadi gini Ustaz, kita sekarang ni duduk pada bulan Muharram awal tahun. Bolehlah biasalah tiap-tiap kali masuk Muharram awal tahun kita akan sebut tentang peristiwa hijrah Nabi SAW. Lalu tu hijrah Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentulah kita sebut dalam cerita ni ada berkaitan dengan niat. Malah mana Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa akhir hadis tu. Berkaitan dengan niat adalah dalam peristiwa hijrah. Maka jadi kita nak soal lah pertama kali ni, bagaimana orang pertama soal pertama ni, kita nak minta Ustaz cerita sedikit tentang dengan orang panggil kata konsep hijrah yang berkaitan dengan niat ni, keazaman kita ni untuk kita ambil pengajaran di dalam peristiwa hijrah Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa yang kita boleh ambil pengajaran tentang dengan niat dan azaman bagi dalam peristiwa ini. Dipersilakan Ustaz, dipersilakan. Baik. Terima kasih ayah mai kita. Yang kita kasihi Baba Abdul Karim. Seterusnya keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat, adik kakak yang dapat mendengar dari dekat atau dari jauh di alam maya. Sesi majlis ilmu pada malam ini, perkongsian maklumat dan ilmu. Mudah-mudahan pada malam ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sembang dengan Baba tadi, dengan Ayah Mai tadi, tepat sana pun hujan dah. Di sini pun hujan juga. Jadi mudah-mudahan hujan rahmat lah. Alhamdulillah. Bumi masing-masing. Dan insya-Allah mudah-mudahan walaupun kita diuji dengan bermacam-macam ujian sekarang ni dengan COVID-19, mana-mana tempat cerita hal COVID lah. Dan hari ini juga
saya dikhabarkan, dikejutkan sahabat FB saya ada meninggal dunia. Berkait sakit COVID juga. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada malam ni boleh berdoa dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada arwah. InsyaAllah kita ambil beberapa minit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik, berkait dengan hijrah. Jadi bila masuk saja awal Muharram, mana-mana tempat lah kita tengok sibuk, di mana-mana majlis, di surau, di masjid, di pejabat-pejabat, leningok di rumah-rumah, sibuk membicarakan berkait dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita bab hijrah yang sinonim lah, kita pun dengar sokmo-sokmo dah. Cuma bila kita cerita sejarah Islam ini, sebenarnya dia tidak terikat dengan bulan. Macam kita nak cerita Maulidur Rasul, tak terikat dengan bulan Rabiul Awal. Bila-bila masa kita boleh cerita kelahiran Nabi. Begitu juga dengan Isra' wal Mi'raj. Kita nak cerita kelebihan Ramadan. Tak mesti bila mari bulan Ramadan bahawa kita sibuk nak cerita puasa. Taklah. Kerana apa jua yang berkait dengan sejarah Islam, eloknya diceritakan bila-bila masa. Lebih-lebih lagi apabila kita berhadapan dengan ramai orang. Kita kalau boleh selitlah apa jua cerita-cerita Islam, sejarah-sejarah Islam. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak buta tentang sejarah Islam. Sebab kalau kita tengok, kita tanya orang-orang muda baik, orang-orang tua baik, kalau tanya tentang sejarah Islam, ada ramai yang tak tahu, ada yang jadi bingung bila kita tanya. Kalau tanya Nabi beranak di mana, jadi bingung, tak tahu benda. Nabi beranak berapa hari bulan pun tak tahu. Cerita Isra' Mi'raj pun jadi tak tahu benda kita. Jadi kita ceritalah. Dia tidak ada hak tula je cerita, tak ada. Benda sama je cerita. Semalam hijrah dah. Malam ni hijrah lagi. Apa benda tula saja, tak ada benda tula. Pasal apa? Bila kait dengan agama, kita komplain benda sama. Padahal kita tengok cerita drama, benda tula tak? Cerita yang bersiar dalam cerita ni kadang-kadang hak tula je. Cerita tamai 3-4 kali tengok dah. Cerita Hindustan kena molek 2-3-4 tahun tengok hak tula saja. Pasal apa kita tak bunyi hak tula saja. Bila tengok mak tengok ada hari tu. Cerita ni ayat tu tengok dah cerita ni hari tu. Masa tu kecil hari tu tengok dah cerita ni. Tu tengok dah, tengok lagi. Tapi bila cerita sejarah Islam, cerita Maulud, cerita Isra' Mi'raj, cerita hijrah, hak tula je. Mesti Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni. Memang tak. Takkan Mekah ke Mongolia pula. Cuma kita nak ambil ibrah. Kita nak ambil pengajaran sebanyak mana. Pasal kalau kita ngaji kitab, sekali khatam, kita dapat ilmu. Khatam sekali lagi, ilmu yang lain pula kita dapat, ilmu baru pula. Betul tak pelik lah. Kitab-kitab ulama' mengaji banyak kali khatam. Kita sekali khatam, beres dah. Simpan dalam gobok dah lah. Dah ngaji dah kita ni asal. Khatam tu. Tapi ulama-ulama, kita tengok salafus salih, sangat tekun dalam ilmu sehingga berkali-kali khatam pun bagi mereka satu benda faedah yang sangat besar. Jadi sebagaimana Ayah Mai sebut tadi, apakah apa benda ni berkait dengan niat. Jadi sama-sama dah kita dengar bila sebut bab hijrah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah selepas daripada kemenangan ini, pembukaan kota Mekah ini, walakin tetapi yang ada lagi sampai akhir zaman, sampai kiamat, jihad wa niyah. Jihad dan juga niat. Ini tidak akan habis sampai bila-bila. Lepas tu kita perbaharui semua kita punya niat kita. Baharui dengan niat yang baik semua. Apa? Kalau kita tengok sebagaimana Bapa Abdul Karim cerita tadi, 10 Muharram di antara benda-benda hak baik kita kena buat apa dia? Dia dikumpulkan oleh ulama-ulama.
Antaranya ziarah ulama-ulama, ziarah makam ulama-ulama. Buat baik kepada anak yatim. Gosok kepala anak yatim ni benda-benda yang kita buat. Walaupun hadis ini bersifat umum. Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah, kata Nabi au kama qala. Buat baik pada anak yatim. Siapa yang buat baik pada anak yatim, dia dengan aku hari akhirat. Nabi kata gini. Macam dua jari Nabi tunjuk. Jari telunjuk dengan jari tengah. Mana aku dengan dia gini rapat masuk syurga bersama-sama. Mana besarnya kelebihan orang yang buat baik pada anak yatim. Yang ni kalau esok kat 10 Muharram, kita gosok kepala anak yatim lah. Sebagaimana yang Nabi sebut, mana-mana tangan yang usap kepala anak yatim, tangan yang kena rambut tu, sebanyak sebilangan rambut yang ada itu, sebilangan itulah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang mengusap itu. Cuma jangan usap saja, berilah 2, 3, 4 kok. Main usap saja, sekapung usap. Siapa bakal anak yatim? Beri piti sikit. Budak-budak. Sebut anak yatim mana? Anak yang kematian ayah. Ayah dia mati dah. Dan belum balik. Dah balik lagi. Baru panggil anak yatim. Kalau balik dah yatim. Balik dah umur 56 tu haji yatim tu. Faham dah. Itu juga Allah orang Melayu ni. Yatim juga mati ayah. Biar umur 60 tu masalah kita dah. Gosok kepala berilah hadiah sikit. Apa? Beri sekuk ke, beri piti ke, ikutlah. Kalau Ustaz, kalau tak gosok kepala tapi beri piti saja, hasil tak? Tak gosok kepala. Tak ada gosok kepala tapi bagi piti. Hasil ke tak pahala? Tetap dapat pahala. Bila kita beri duit sedekah, dapat pahala. Cuma gosok kepala, pahala lain pula. Itu kena baba. Baba pula tanya kita. Patut kita Allah. Tidak kita ada dia. Allah. Alhamdulillah. Teruskan Ustaz, teruskan. Jadi di antaranya perbanyakkan. Jadi memang tidak ada hadis yang khusus dalam bulan Muharram. Nampak kita buat apa-apa ibadah. Melainkan yang ni yang baba cerita tadi, puasa sunat Asyura. Cuma dalam bab ni berpuasalah kerana Allah. Apa? Berpuasalah kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nampak? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan diri kita dalam bab agama. Apa jugalah, semayang baik, sedekah baik, zakat baik, kuliah baik, menuntut ilmu baik, berobat baik, kita ikhlaskan diri kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Yang puasa hari ni, hari Tasu'ah, tahniah kita ucapkan. 9 apa benda ni, Muharram. Esok 10 Muharram. Nampak? Sunat yang lain pula. Sunat kita kembarkan 9 dan 10. Nak afdal lagi 11, 3 hari. Ataupun 10 dan 11 Muharram. Orang tanya dah, kalau buat 10 saja tak kembar dengan 9, tak kembar dengan 11, tak ada masalah. Tidaklah jadi haram. Cuma Nabi menyukai kita orang Islam ini tak sama dengan orang Yahudi. Apa? Kerana orang Yahudi sangat suka kepada 10, berpuasa pada 10 Muharram. Jadi Nabi kalau boleh kita orang Islam ni nak lain daripada yang lain. Dan terbaik atas muka bumi. Jadi kalau kita daripada tak puasa langsung, baik puasa 10 Muharram ialah puasa. Ada orang dia tak mampu puasa sama. Baru ni Ramadan tu. Lepas tu baru puasa senang lagi, puasa pula ke rek puasa. Jenis kita. Buat ibadat kau komplain sama kita, Allahu Rabbi nak buat guna kita kena berubahlah. Daripada orang yang tak kasih pada ibadah, kasih kepada ibadah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat petikan daripada Ayah Umar tadi berkait dengan hadis yang sangat popular lah. Kalau kita buka kitab hadis 40, Imam Nawawi, depan sekali ada hadis itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ma hajara ilaihi aw kama qala. Barang hanya senya amalan itu dengan niat.
Apa? Dia dapat seseorang itu apa yang dia niatkan. Siapa yang berniat yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Siapa yang niat nak berhijrah kerana dunia, kerana nak dapat maknanya harta, kerana nak menikah, maka dia dapatlah apa yang dia niatkan. Maka apa juga yang kita buat, kita dapat dengan sebab kita niat. Kita niat kerana Allah, maka dapat pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadat kerana Allah, maka dapat pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena aja memanglah dia setan ni begitulah. Tak nanti orang ustaz apa, tok guru, dia tak kira setan yang celah apa. Kalau semayang kau nak tunjuk orang. Kalau baca Quran kau nak tunjuk orang. Orang tak ada apa. Kalau orang tu jadi lain macam lalu dah. Kalau kita imam rumah, imam rumah. Kalau kita imam rumah, baca pendek-pendek aja je. Kena mulai tak ada suruh dah. Walau dolling tu, pokok lalu. Tapi kalau semayang di surga, semayang di masjid rasa lain sikit dah. Lain sikit lah. Pasal ada orang. Kita kena lawan. Awak lagu mana? Apa? Kita nak ambak setan. Nak ambak lagu mana? Ambak yang hari pula. Awak sepandung kami benci syaitan. Nah, dah jadi apa kau? Jadi kita kena lawan. Kena lawan. Lebih-lebih lagi bila berhadapan dengan orang ramai. Macam kuliah. Orang makin ramai tengok. Ada perasaan-perasaan tertentu yang kita berasa bukan kerana Allah nak menunjuk-nunjuk. Ni benda bahaya. Racun yang sangat bahaya. Nak merosakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sembahyang di masjid lah, kalau tak ada orang, sembahyang di surga. Kalau 3-4 orang, kulhu sudahlah. Kalau orang ramai, lain sikit. Main parking 3-4 buah bah mari singgah, Allah lain macam dah kan, lain macam dah rasa. Walaupun niat awal-awal nak baca inna a'taina je, tapi dah main berebut soh belakang tu, Allah. Syaitan kata tang yasin apa. Faham tak? Kan nak kulhu tiap-tiap malam kulhu 3 orang ni 300 orang. Yasin kita yasin dalam tu. Di antara benda yang kita kena berwaspada, kita kena ambil cakna dan kita kena pakak-pakak tengoklah insya-Allah. Kemudiannya berapa minit apa kita? Tu ayah mah kita berapa minit? Tak apa. Kita boleh terus lagi. Kalau kita naik gia kan dah pun dah. Bimbang juga kita. Ni forum-forum ni dia kena tengok masa tu. Ya. Ada lebih kurang dari 5 minit lagi lah. Lebih kurang 5 minit. Jadi tolonglah kita pakak-pakak tengok dan pakak-pakak berhijrah lah. Maka hijrah daripada tempat ke tempat tu tak ada dah. La hijrah tali ba'dal fathi, tak ada dah tu. Tapi hijrah kita, yakni perpindahan kita, akhlak kita daripada akhlak yang tak molek kepada akhlak yang molek. Daripada akhlak yang negatif kepada positif. Daripada dak pakai jadi orang hak molek. Daripada dak semayang jadi orang yang semayang. Daripada orang yang tak khusyuk dalam semayang, khusyuk dalam semayang. Daripada telanjang jadi tutup aurat dah pula. Kita dulu tak tutup aurat. Pakai baju ketat, dengan seluar ketat, pungi punggung-punggung. Hijrah lah. Yang dengan menutup akan aurat. Ada sebahagian artis-artis kita tengok berubah. Hijrah. Kita tengok baguslah. Satu fenomena yang molek kita tengok. Cuma apabila kita lihat golongan-golongan sebegini berhijrah, yang pertama sekali kita pergi rapat, suruh dia menuntut ilmu agama. Pasal di antara trend puak-puak kita, bila ada arti hijrah, panggil wak forum, panggil ceramah, kongsi bagaimana dia dulu gelak kejahilan, learning berhijrah pasal apa. Cerita-cerita. Jadi dia tidak ada masa untuk belajar ilmu fardu ain. Itu masalah. Sebab tu kita tengok ada sebahagiannya hijrah sekejap saja. Hijrah sekejap saja. Kemudian learning nampak-nampaknya nyanyi pula dah. Mana gitu. Hari tu molek dah dengan pakai tudung, dengan pakai perdah, dengan tutup aurat apa semua. Mana learning jadi balik paih. Balik paih.
Tahu dah balik pahir babo dah. Air. Taswe rupa sikit. Balik Pahir pahir. ni macam puluh lupa. Faham. Puluh lupa ni adik-beradik pahir lah. Cuma pahir ni dengan ikan apa semua dalam. Kita dia macam nasi lemak lah. Kita buka gitu kan. Tapi kita tumbin bawah, kita buka gitu. Jadi isi dia jatuh bawah gitu lah. Isi duk bawah berat dah. Jadi tak boleh nak makan. Baik. Kalau buka gitu, kena buka kat atas. Jadi kita tengok lagu mana balik pahir pula. Hari tu nampak molek dah. Dan ni duk nyanyi pula, duk joget pula, duk berlakon pula lagu mana? Saat ni lah kita tak ambil kesempatan. Orang yang berubah, kita ajak mari menuntut ilmu agama, belajar ilmu fardu ain. Kena Allah sesungguh-sungguh kena apa batasan, ajar aurat, ajar bab semayang, asas-asas dalam agama. Hak tu yang patut yang kita ajak. Bukan sibuk dengan ajak di forum, ajak di ceramah begitu begini. Boleh ajak. Tapi kira-kira ingat tak ada masa dia nak belajar ilmu fardu ain. Kemudiannya sepakat-pakatlah kita mengambil peluang yang Allah Taala izinkan kepada kita ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Nampak? Jadi orang yang lebih baik. Kita tak boleh jadi orang-orang yang mananya makam-makam yang hebat-hebat sebagaimana makam sahabat-sahabat. Hebat sangat tu, jauh sangat tu wali-wali Allah. Nampak? Tapi biarlah kita ni tidak jadi hamba yang terhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadat dengan ibadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Hati kita tidak menunjuk-nunjuk, tidak ada riak, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Ni benda yang kita patut hijrah insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang bagi penjelasan kepada kita, saudara-saudari sedang penonton yang bersama dengan kita malam ni, lebih kurang 400 orang lebih ni. Semoga sepatah dua yang disampaikan oleh Ustaz kita jadi manfaat supaya jadi untuk kita melakukan amalan kita, jaga diri apa yang sepatutnya kita niat untuk merubah. Niat awak ada dah. Ni ada setengah niat pun takut. Takut juga niat pun. Kata niat tak ada buat lagi, takut dah apa mana nak buat. Niat dulu. Ni agama kita ni, dan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW istimewa. Umat Nabi dulu kalau niat buat baik tak buat lagi tak boleh pahala. Kita umat Nabi SAW ni. Niat nak buat baik tak buat lagi boleh dah satu pahala. Oh beruntung kita. Alhamdulillah. Bolehlah tu sepatah dua daripada ustaz kita kupas. Ustaz kita cerita, beri penjelasan detail dengan kita boleh ambil pengajaran peristiwa hijrah Nabi SAW berkaitan dengan niat. Ramai dalam ruangan komen ni tanya, Ustaz ni daripada Terengganu ke? Daripada Terengganu ke Ustaz ni? Ya, semua daripada Terengganu. Pak ada kata, ada mirip-mirip Ustaz Azhar ni, ada jadi adik kakak ke dengan Ustaz Azhar? Bukan adik, kakak. Bukan adik, bukan kakak dia. Ada ni banyak ni dah tanya dalam ruangan komen ni, banyak dah tanya. Ya. Kita tak lewatkan masa seterusnya kepada Baba Karim kita pula, bagaimana round yang kedua deh. Round yang kedua kita hantar kepada Baba Karim pula tentang dengan kita tajuk keutamaan bulan Muharram ni yang sepatutnya kita melakukan amalan-amalan dah. Jadi bulan ni bulan yang ada istimewa, termasuk di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balah mana Allah firman dalam ayat Quran, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ni ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Maka 4 bulan ni ulama kata ialah bulan Muharram. Jadi bulan yang kita ada sekarang ni, maka bulan yang kita ada sekarang ni keutamaan yang kita patut ambil peluang untuk melakukan amal ibadat, untuk kita kongsi ataupun untuk kita memburulah, cari peluang, ambil kesempatan yang sepatutnya kita melakukan ibadat gapo dan patutnya kita buat gapo pada bulan-bulan yang Allah Taala mulia semacam mana bulan Muharram ni. Dipersilakan Baba Abdul Karim, kita dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayah Mai dan Ustaz Hafiz kita yang mana-mana ni buka otak atau buka fikir. Kita boleh terasa katanya Muharram adalah bulan yang sangat penting. Bulan yang sangat penting, lagi pula bulan yang sangat membuat kepada kita bersimpan diri. Kita
orang panggil hisap atau kita cek tengoklah ayam mai. Ya. Setiap orang nak berjaya ni, dia kena hijrah lah. Babo mana, ustaz mana, gapo, memang nak dapat kejayaan, nak dapat pangkat yang tertinggi, nak dapat kesenangan, semua tu melalui daripada hijrah. Maka hijrah yang kena letih. Nak hijrah dengan senang ya tak ada. Nak hijrah dengan keserenakan ya tak ada. Hijrah melalui penat, melalui pedah, melalui letih. Maka kejayaan dia duduk selepas pada penat dan kejayaan dia duduk selepas pada letih tu. Nah, bagaimana kita tengok beberapa guru-guru besar-besar. Nah, yang saya misalnya almarhum babo dalo kita, nah almarhum babo ayah deska kita, semua dapat kejayaan tu ke melalui daripada hijrah yang berbanyak-banyak tahun. Bukan hijrah sekadar masa saja, tapi hijrah memperenakkan akan hawa nafsu. Maka teraklik tanya di kita sekarang. Lo ni kita hijrah, kita mujahadah, kita letih ke apa dengan amal ni? Lo ni kita letih ni buat kerja untuk nak cari harta benda. Lo ni kita letih untuk nak mendapat satu perkara. Tapi telah tanya, dengan ilmu kita letih setara mana? Dengan menuntut ilmu ni kita letih setara mana? Mengapa setara mana? Mutalaqah setara mana? Majlis setara mana? Dengan amalan ni kita letih apa tak ayah mana? Masa letih gapo tak? Dengan amalan pun kita tak letih. Kita buat dengan senang-senang. Nampak tu? Lalu tu ulama katanya gai ni dia masuk. Gai ni bahasa Malaysia gapo gai juga deh. Lebih kurang tu Gai. Tu. Gai tenaga kekuatan. Mana kekuatan badan ni? Nah, gai. Ya kekuatan badan gai ni, dia mari dengan penat, dia mari dengan hungar. Dia mari dengan lasak, dia mari dengan kita berenang air. Dia mari dengan kita hungar misalnya. Nampak? Nak dapat gai, dia kena mari dengan letih. Dia kena mari dengan penat. Adakah kita nak dapat gai tapi kita tidur? Nak dapat gai tidur, ambil telefon kodok main untuk wigai masuk, mustahil pada adat kita. Adat gai nak masuk dengan lopak. Dengan lopak, dengan hungar, dengan berenang, dengan gapo. Juga kekuatan iman nak kuat ni, dia duduk di amalan. Amalan kuat, iman kau menekat kuat. Dan iman menekat kuat, semua amalan yang Allah Ta'ala tu bawa pada mudah, bawa pada ringan. Tengok orang dah hungar kat ustaz 20 kilo, 70 kilo. Apa je hungar dengan senang-senang. Oleh kerana rai dia kuat. Dan rai dia kuat 20 kilo ringan, wasa betah, wasa tak susah payah. Tapi bagi kita orang rai tak agak 3 kilo pun kita tubik aliyu dah. Nampak tak ayah mai? 3 kilo kita tak agak. Kenapa? Rai kita tak agak. Juga lah ni. Apa kita tak agak nak bangun semaya. Apa kita tak agak nak puasa. Sehari hari Ashura. Sehari puasa letih dah. Aduh, kena puasa pula. Yang mana ustaz kata sana. Puasa FOMO. Padahal sehari kali kira mari. Geno kita puasa gitu. Nak antaranya email kita tak agak. Nampak? Email kita tak agak. Email kita uzur. Dia email uzur pak. Satu sebulan. Sehari pun. Allah puasa banyak. Kena puasa sehari lalu ke. Siap. Terasa mari tak agak. Kenapa? Ini natijah. Lepas itu bulan Muharram, bulan yang mengisikan akal iman. Ajar nak isi iman. Bulan tahun baru. Tahun baru dengan mana? Kita baru ke iman kita. Jadidu imanakum. Baru oleh kamu akan iman kamu biqauli la ilaha illallah atau biyuksiru bi la ilaha dengan banyaklah makna la ilaha dengan maknanya kita banyak hidup amal. Orang hungar banyak, rai masuk kuat. Orang amal banyak, iman yang mana? Iman ibarat mai separai. Maka saya minta pada penonton lebih utama lagi saya orang kecek sendiri ni. Nah, kalau produk kecek nak tarik untuk targhibun nafsi, nak tarik diri sendiri. Nampak? Nak tarik diri sendiri. Sebab kita sekarang ni, amalan ni mudah pada menego, mudah pada berjual.
Mudah pada motau lah ya kira mari. Motau kena pakai cuk dia. Kena pun perita di dah itu buat tengah-tengah malam. Kena start mutu nak bangun. Semaya tak kena gili. Sama pergi sejak. Semaya dalam rumah. Hak mudah sekali. Tapi berapa orang kau boleh buat? Terasa susah. Terasa apa ya? Natijahnya, iman kita sana do'if. Iman kita sana terlupuh. Iman kita demam. Iman. Ya iman. Ilmu ada apa tak ada? Ayah mai. Sebab orang duit banyak. Tapi saya nak belanja. Tak ada duit. Duit tak belanja dalam tanaka, dalam bank. Duit ada. Tapi saya nak belanja. Sifat kedekuk tu hidup gay dia. Makan nasi dengan ikan kering. Nak makan dengan daging saya. Supaya kita sekarang tahu. Fadilah puasa Asyura. Begitu. Fadilah beri makan pada anak yatim. Begitu. Fadilah. Tapi nak buat ya bukan mudah. Kena pakai iman pula. Pakai iman dan taufik hidayah daripada Allah. Hak ni besar sekali pula. Lalu ni kita sekadar ada tahu ya baru. Ya mai. Tahu. Ya. Ni sekolah ni ke iklan dalam Facebook, iklan dalam TV, kata kita ni ma'al hijrah. Isa hari menghidupkan akan puasa Asyura. Tapi berapa orang berasa jaya dengan benar. Insya-Allah, cukup jaya dah. Tidak terasa muncul. Tidak terasa mari bangga dengan amalan ni. Orang panggil, orang tua katanya ibarat mari iman kita wafat, iman kita mati. Lebih kurang 5 minit kira apa dah? Ya. Yo dia orang iman mati ni ayah mai ibarat mari supaya orang penyakit stroke. Penyakit stroke saya Malaysia ni. Penyakit amapa, stroke dah. Orang penyakit stroke ni dia tidur. Nah, apabila dia tidur, dia ada seekor nyamuk ayah mai. Ada seekor nyamuk mari cak tapi pipi dia. Dia nampak tak nyamuk? Kalau kita tanya, dia nampak tak nyamuk? Orang penyakit nampak tak nyamuk? Jawab kata dia nampak. Dia nampak. Dia kenal tak nyamuk tu. Dia kenal kata nyamuk. Tapi nak tanya, adakah dia boleh kata? Dia boleh kata tak? Tak boleh kata. Kenapa? Dia stroke. Tubuh badan stroke nak kata tak boleh. Kenal tahu kata nyamuk. Tahu kata bisanya nyamuk ini. Tapi nak kata tak boleh. Kenapa? Dia stroke. Lah ni email kita, email stroke lah tu. Kenal kata puasa Tasu'a. Kenal kata puasa Asyura ni Allah Ta'ala bergana-gana. Tapi nak buat tak boleh. Iman stroke. Kau dah tahu nak buat pun tak boleh. Maka saya harap kepada bulan Muharram ini sebagaimana bulan yang untuk nak menghidupkan akan amalan. Make sejak tambah malam ni sampai malam yang 10. Yang mana ulama kitanya di pentingnya kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang mana telah berkata Al-Arif Al-Mada' Al-Ghawsi billahi ta'ala. Dia kata siapa-siapa dia baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada malam Asyura, artinya besok pagi Asyura. Orang ni Allah Ta'ala tak akan mati dia pada tahun ini. Walaupun sampai ajal dah sekalipun. Ini amalan. Maka saya harap-harap pada penonton ayah mai semua. Dan semoga-moga kita belajar menghiduplah amalan pada bulan Muharram ini. InsyaAllah. Terima kasih Abang Karim. Terima kasih yang mana bagi sebagaimana untuk kita menggalakkan kita melakukan amal ibadat pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana bulan Muharram yang kita ada sekarang ni. Ambil kesempatan lebih-lebih lagi malam ni kita ada pada malam yang ke-10. Jangan lepaslah kesempatan 10 esok hari Asyura. Sikit lagi ayam mai. Sikit dah. Ya, boleh. Jadi kita tak tahu kata tahun depan kita nak dare pergi 10 Muharram. Sebab itu lah ni kita Allah Ta'ala week kita. Sebab itu penting tak kita memperhati dengan dia. Sebab tak tahu kata nak dare tak lagi. Ya. Seperti mana hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Mu'amalah amalan akhirat engkau seperti mana esok roh menuati. Bukan rusa, bukan minggu apa, bukan bulan apa gitu dah. Maknanya bersegeralah, wasari'u, bersegera. Apa saja amalan akhirat banyak Allah Ta'ala sebut dengan rupa segera. Fastabiqu wasari'u. Banyak kan dengan rupa-rupa segera. Tak ada kata tangguh dulu. Nanti buat bulan apa, tahun apa, nanti lepas boh. Tak. Tak manci lepas boh dah. Selalu. Nanti habis COVID. Nanti habis COVID dah.
Lalu tu kita tak melewatkan masa, tak melengah-lengahkan masa, kita teruslah kepada ustaz kita sekali lagi sebagaimana round yang kedua. Iaitu bila sebut tentang dengan ma'al hijrah ustaz sebut dengan ma'al hijrah ni ada banyak berkaitan dalam tu. Tadi kita bicara dalam bab niat. Bahkan dalam tu macam-macam pengajaran ada. Jadi nak suruh ustaz ulah sikit. Kita niat baik dah, nak berubah dah. Tapi halangan itulah halangan gitu gini masalah tu masalah ni macam-macam halangan. Lalu tu berhajat kepada kita mujahadah. Berhajat kepada kita ni kena bersungguh-sungguh, kena bertepuh, pengorbanan ada celah tu. Maka nak suruh bagi ustaz ni bagi sikit, cerita sikit tentang dengan kita nak berjihad mujahadah di dalam perubahan kita. Kita nak bersungguh-sungguh ni. Nah, bersungguh ni kadang-kadang termasuk kena gerbai harta, gerbai jiwa, gerbai ran. Maka tolonglah ustaz beri sikit tip ataupun cara-cara untuk kita nak menghadapi ujian-ujian waktu mana kita nak ubah kepada arah yang baik. Dipersilakan ustaz. Baik. Terima kasih Al-Fatih Ustaz, Yomai kita, Abang Abdul Karim. Jadi soalan ataupun pertanyaan yang kedua berkait dengan bagaimana kita nak menghadapi halangan-halangan untuk kita buat baik, untuk kita berubah. Saya teringat satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini ibarat bagi orang mukmin adalah sijnun. Macam penjara. Adapun bagi orang kafir syurga bagi dia. Jadi bila sebut dengan penjara kita maklumlah. Bila sebut penjara, tempat yang tidak ada kebebasan. Tempat yang susah, tempat yang penat, tempat yang tak cukup tidur, tempat yang tak cukup makan pula tak mewah. Macam kita duduk ala J. Orang duduk ala J gitulah kalau kita tengok lah. Kawan-kawan kita duduk ala J. Ataupun kita sendiri masuk ala J ke. Bapa pernah masuk J bapa? Masuk J ye di rumah ni ya. Ada kalau kita tengok makan minum tak mewah macam makan di luar lah. Kalau makan roti belaka. Kalau makan mi goreng belaka. Kalau di luar kita boleh order. Order mi tom yam boleh, order apa ni sup tulang boleh. Dalam penjara, dalam J tak boleh nak order dengan warden. Mi goreng sama cak kuih tiaw satu, tak boleh dalam penjara. Maka begitulah diibaratkan dunia bagi orang mukmin satu tempat susah, tempat ujian. Nak buat kebaikan, nak rapat dengan Allah, nak dapat syurga Allah mesti dengan pengorbanan. Dengan korban, dengan harta, korban dengan nyawa, korban dengan macam-macam. Sebab tu kalau dalam peristiwa hijrah, kalau kita tengok sungguh-sungguh, sahabat-sahabat Nabi berhijrah bukan dalam keadaan yang senang lenang tau. Sebab tu hijrah ni bukan makan angin. Hijrah ni dalam keadaan kita tengok sahabat-sahabat yang kaya-kaya meninggalkan kekayaan mereka. Macam Sayyidina Abu Bakar bukan barang-barang orang. Abdul Rahman bin Auf, tokoh koprak yang sangat kaya raya. Abdul Rahman bin Auf ni dia ada kedai, ada gudang. Dia punya harta dia banyak. VIP di Mekah. Bilioner kalau jutawan lah kalau kita ni tengok. Tapi tinggal segala-galanya. Sehelai sepinggang. Berhijrah ke Madinatul Munawwarah bersama-sama dengan sahabat, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kampung halaman ni bukan satu benda yang mudah. Nak tinggal kampung, Allah. Tinggal pula kena balik, tak balik dah. Ataupun mati tengah jalan ke. Tinggal pula bukan dengan rumah saja, dengan harta, dengan kedai. Allah, ni benda payah ni. Kita nak tinggal kedai sekejap nak pergi semayang Zuhur, semayang Asar pun payah. Padahal kedai ruci je, jual seku je, jual seku. Jual aiskrim. Nak tinggal sekejap 10 minit semayang Zuhur, Allahu Rabbi. Tinggal sekejap semayang Maghrib, Allahu Rabbi. Lain macam dah kita payah.
Kena balik tengah-tengah semayang, orang mari beli berti semayang. Berti semayang. Baru ia kena abudu nak beli bunyi. Berti hanya. Tak buat lagu mana kita. Nah, batu Allah Ta'ala tak pilih kita jadi sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah. Pasal kita lemah. Segala-galanya kita lemah, kita dhaif. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar kita fahamlah. Berhijrah terang-terangan. Apa? Siap buat pengumuman, announcement. Siapa berani halang aku, siapa yang nak anak dia menjadi yatim, bini dia jadi janda, tunggu aku di balik sana, balik bukit sana. Walaupun maknanya hijrah terang-terangan, tak bawa juga harta. Sahabat yang lain kalau kita tengok Suhaib Ar-Rumi, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Katanya Allah di antara manusia ada yang sanggup, kata Allah, mengorbankan dirinya untuk mendapat redha Allah. Kata ulama, ayat ni turun kepada sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Rom. Berhijrah dalam keadaan tinggal harta dia. Dia disekat oleh orang kafir. Orang kafir kata tak boleh hijrah bawah. Kata Suhaib gini, mu beri aku hijrah, mu ambil harta aku. Aku tuju tempat dia dengan kedai 7E-nya, macam-macam ada, banyak. Dengan hamba sahayanya, mu ambil harta aku, mu biar aku hijrah. Kalau gitu bagi maka dia hijrah dalam keadaan sehelai pinggang, tak bawa harta. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi. Kata Nabi, Suhaib, kamu telah berniaga dengan keuntungan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu benda yang mana kalau kita tengok benda ringan, pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belum dengan nyawa lagi, dengan tubuh badan lagi. Macam kita tengok Abu Talhah dalam peperangan Uhud. Tahan dada tu. Nabi duduk belakang, dia tahan dada. Wahai Rasulullah, jangan bergerak, biar anak panah kena dadaku, jangan kena pada batang tubuhmu yang mulia. Ini kehebatan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat yang lain yang berhijrah, Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi yang berhijrah, yang duduk di Mekah dalam keadaan kaya raya. Mak dia kaya, beli baju ke Mus'ab dalam keadaan harga yang sangat-sangat mahal. 200 dirham. Mahal lah baju. Perfume dia kalau di Mekah dia seorang pakai. Kalau lalu baru perfume gini, Mus'ab bin Umair lah. Kalau hak cat-cat ayang dia akan pakai hak mahal-mahal. Kalau kita perfume murah-murah je lah. Malaikat subuh. Minyak atas murah-murah je lah. Kena balik pakai minyak tinggal gitu je. Dia punya mahal sehingga tidak dipakai oleh orang Mekah. Mereka orang kaya-kaya, antaranya yang pakai perfume tu Mus'ab bin Umair. Tapi lagu mana sahabat dan Nabi tengok ketika mana selesai hijrah, berjalan di masjid, Nabi dan sahabat-sahabat melihat Mus'ab bin Umair dalam keadaan memakai baju yang penuh dengan tapung-tapung. Baju penuh bertapung-tapung sehingga Nabi menangis. Sehingga sahabat kata, wahai Rasulullah, pasal apa menangis? Nun tengok Mus'ab dulu dia duduk di Mekah dalam keadaan kaya raya, tapi berhijrah bersama-sama denganku dalam keadaan yang sangat miskin. Inilah sahabat yang syahid dalam medan peperangan. Tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutup jasad. Tutup kepala nampak kaki semua, tutup kaki nampak kepala, sehingga Nabi kata tutup dengan daun kayu. Siapa dia nama sahabat ni? Mus'ab bin Umair. Pengorbanan yang sangat hebat. Kita nak korban apa? Korban masa kita duduk sekejap dalam majlis ilmu. Korban masa kita sekejap tinggal rumah, datang masjid, datang surau. Semayang berjemaah. Korban sedikit harta kita berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Korban sikit berlapar perut puasa 10 Muharram. Lapar perut sekejap, tak apalah. Ahli sufah 3-4 hari tak makan. Sembahyang belakang Nabi sampai rebah pesang. Biasa kita puasa sehari je. Allah dagaknya. Dagak lambat lagi puasa, lambat lagi buka dagak. Padahal baru puasa sehari.
rumah haram. Darah dah kita melepeng muka macam nak mampu kau. Ha. Allah Rabbi kita. Awak lagu mana? Dalam gitu nak syurga Firdaus. Nak syurga Firdaus. Allah Rabbi. Sebab tu kita jauh sangatlah kita ni. Walau bagaimanapun kita dekatkan diri kita. Amalan-amalan kita kalau boleh perbanyakkan. InsyaAllah. Dengan semayangnya banyak, dengan puasanya banyak. Orang yang tak boleh semayang banyak, dia dogok, dia sakit lutut. Dia puasa banyak. Ada ibadat-ibadat tertentu yang kita mampu buat. Ada orang dia tak boleh nak qiyamul lail. Dia tak boleh nak berdiri lama. Berdiri lama kat kepala lutut dia ni sampai keting dogok dia. Maka dia puasa banyak. Puasa Isnin, Khamis, Jumaat. Puasa maknanya apa benda ni hari-hari bid. Nampak? Ataupun puasa apa benda ni nak lebih lagi puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Buka sehari, puasa sehari, selang seli. Cuma puasa je lah ada hak Nabi Daud. Semayang Nabi Daud tak ada. Zuhur semayang, asar tak semayang. Hari ni semayang, sisi dah. Ini bodoh. Kira macam puasa juga. Allah Akbar. Jadi begitulah. Kalau kita nak buat baik, dia mesti ada cara. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Maksudnya, apa jua yang kita nak buat kebaikan, mesti ada halangan. Maka halangan yang kita tempuh itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang berlipat kali ganda. Dalam apa-apa kuliah-kuliah saya begitulah. Dalam bab ni saya kata kalau kita nak kuatkan semangat kita, kita berasa kita susah, maka tengoklah orang yang lebih susah daripada kita. Dalam bab dunia, tengok orang di bawah kita. Dalam bab akhirat, tengok orang di atas kita. Maksudnya, dalam bab agama, dalam bab akhirat, lihatlah ulama-ulama, wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi. Ibadat mereka sangat-sangat hebat. Ilmu mereka sangat-sangat hebat. Dalam bab dunia, lihatlah orang yang lebih bawah daripada kita. Kalau kita pakai apa benda ni, kereta buruk, alhamdulillah, pasal orang lain tak ada kereta. Ada motosikal buruk je. Aku kurang-kurang walaupun kereta aku buruk, ujang tak basah. Orang lain ada motosikal je, ujang basah. Panas pun panas. Orang hak naik motosikal buruk, alhamdulillah. Pasal apa? Aku ada juga motosikal. Orang lain tak ada motosikal, dia basikal je. Jadi syukur sama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku walaupun maknanya Honda Kak buruk je, laju juga boleh 60 km sejam. Orang lain basikal buruk saja dah. Jadi syukur sama. Orang hak ada basikal, alhamdulillah. Pasal apa? Aku ada juga basikal. Orang lain tak ada basikal, jalan kaki je. Nampak? Ada sama perasaan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak jalan kaki syukur juga pada Allah. Pasal apa? Orang lain ada kaki tak boleh nak jalan. Macam Ustaz Kabur tadi. Babur Kabur tadi, bahan di stroke. Ada kaki 2 butuh tapi tak boleh nak jalan. Nampak? Kita ada kaki 2 butuh, boleh berjalan, boleh berlari, boleh breakdance. Dia gitu. Orang hak maknanya bahan di stroke, bahan di penyakit, bahan di COVID-19, apa jua penyakit lah, terlantar di hospital, syukur juga kepada Allah. Pasal apa? Di kala mana aku sakit, aku masih boleh bertasbih pada Allah. Aku masih lagi boleh membaca Quran. Aku masih boleh sembahyang walau 2 rakaat. Adapun orang yang telah meninggal dunia, nak sebut subhanallah, nak istighfar pada Allah, nak sembahyang 2 rakaat pun tak boleh. Maka orang yang terlantar sakit diuji oleh Allah dengan kesusahan, bersyukur juga kepada Allah, barulah Allah Ta'ala meredai kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian itu dapat memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Kau bapa nak tambah lagi, tak ada masalah. Tak ada Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz kita, yang mana beri perkongsian tentang dengan kita bermujahadah. Dia pasal dia ada halangan. Walau mana Ustaz sebut saat ni lah, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Ada orang ni makna ada halangan mata. Ada Nabi Adam, ada Iblis. Gitulah. Kita nak buat satu kebaikan, mestilah kena ada susah payah. Tak kira Tuhan ni nak beri syurga dia masuk dengan neraka. Mana kena ada lah susah-susah, kena lalu susah payah. Bukan harga murah syurga Allah dah. Nak buat amalan lebih kurang, tiba-tiba nak neraka masuk syurga, mana boleh. Dia kena lalu susah payah. Maka susah payah tu dah orang panggil mujahadah. Kita kena berlawan,
Dan kita kena buat pengorbanan. Kuasa kita, rank kita, bahkan sampai harta benda kita, itulah panggil pengorbanan. Alhamdulillah. Mana-mana yang bersama dengan kita lebih kurang 500 lebih orang ni, kongsilah kita melalui share. Hak mana belum ada share, hak share dah. Terima kasih banyak-banyak. Allah Ta'ala lah menggandakan pahala amal kebajikan kita share, kongsi perkara yang baik ni. Mana-mana yang ada berasa sudi ataupun berasa sakut dengan Ustaz Hafiz ni, berasa nak ikut kuliah dia, boleh kita ikut dalam Facebook Ustaz sendiri ataupun dalam page nama Ustaz Hafiz Ibrahim deh. Mana-mana penonton kita yang bersama dengan kita malam lebih kurang 500 orang lebih ni yang nak ikut follow Ustaz. Ustaz ni ada duk buat kuliah di masjid, di balasa, di surau-surau. Boleh kita ikut kuliah Ustaz di dalam page yang bernama Ustaz Hafiz Ibrahim. Betul tak Ustaz tu? Betul. Betul dah ada. Betul. Mana-mana dah. Pasal ramai ni mari dok komen. Dia kata macam Ustaz Azhar dia kata ni. Dia kata tanya orang Terengganu kan cakap macam ni. Banyak hari soal dia. Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustaz yang sudi hadir mari ni kita boleh bergabung di dalam page Ambo ni, page yang tak ada besar li, ada orang follow sikit-sikit gitu ya. Tapi Ustaz sudi juga ada apa ni yang Ambo ajak mari buat perkongsian dalam forum ni. Terima kasih banyak. Jadi banyak masuk, ada banyak lagi ni, lebih kurang dalam sejam 15 minit kita tambah sikit lagi deh. Beri kepada Baba Karim kita ni, kita nak gitu luar tajuk sikit. Sebenarnya tajuk kita tu bab ni forum ahli hijrah, keutamaan bulan Muharram. Jadi kita nak masuk dalam bab keadaan masuk. Jadi sekarang ni maklum, kita sedia maklum kata kita duduk dalam musim Covid dah. Keadaan suasana kita Covid, nak pergi kana pun susah, nak pergi pun tak boleh, sijik pun kadang-kadang kena tutup. Ada pada setengah-setengah tu deh kena katuk kapung, tak boleh pergi kana. Jadi menyebabkan setengah-setengah orang duduk dalam stres. Jadi fikir dia sutuk, fikir dia jadi macam-macam lah. Ada setengah dia meroyak kata maya zuhur 7 rakaat. Buat kita fikir dia tu sutuk kepala otak dia tu tak teringat rakaat sampai 7 rakaat maya zuhur. Maka nak beri dah Baba Karim kita beri sikit. Orang panggil kata kita nak beri supaya menenangkan jiwa-jiwa. Menenangkan hati, berasa terbuka hati, berasa masalah Allah Ta'ala dah uji kita sekarang lah ni dengan Allah uji umat Nabi dulu. Panggil tak dengar. Supaya Abu Karim beri sikit semangat kepada saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah. Tak kira lah di Thailand ataupun saudara kita di Malaysia. Dipersilakan. Alhamdulillah. Pernah sekali Nabi bersabda katanya, ad-dunya darul imtihan. Dunia ni ialah tempat diuji. Nah, kalau gitu orang yang Allah Ta'ala uji ni bukan katanya orang yang Allah Ta'ala benci. Bahkan orang yang Allah Ta'ala kasih lagi, Allah Ta'ala uji lebih teruk lagi. Mana para anbiya, para nabi, semua tu diuji dengan keberatan. Nah, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, kalau tengok sejarah dia, dimatikan akan beberapa anak. Pak kita ni, anak kita mati ke? Buh kata. Pak anak kita berapa orang? Hak nu 10 orang. Riwayat kata anak dia 10 orang. Allah Ta'ala mematikan. Pak mati bukan mati sakit biasa, mati diterbakar dengan api. Oleh kerana apa? Oleh karenanya, kita kena dunia ni, sini ni tepat ibarat orang tua dulu ibarat mai dunia ni tempat beromok. Kita ni sebagai manusia duduk atas perahu. Duduk atas perahu, duduk atas kapal kita kata. Maka dalam keadaan perahu gitu, adakah hari omok tak ada? Dalam laut dalam pantai, adakah omok kena tak ada? Jawab kata omok ni kena ada semua. Cuma mungkin kuat dengan sikit. Ya dua tu. Mesti kita kena belayar segi semata. Habis tu natijah kita nak gapo? Kita kena kata sekarang kita duduk di mana? Ad-dunya darul asbab wal akhiratu darul jaza. Nak sini nak gapo? Ya bukan sini. Ya bukan di sini. Di sini seni bagi siapa dia? Bagi orang ada Allah, bagi orang ada Rasul, ya seni. Sampai tu Sayyidina Umar kata, aku ada 2 ekor kuda. Kuda yang pertama yang bernama kuda sabar.
Kuda yang kedua yang bernama kuda syukur. Aku boleh naik 2 kuda ni cukup adalah. Biar aku susah, aku boleh sabar. Biar aku senang, aku boleh syukur. Cukupi. Mencukupi. Tapi kita sekarang ni nak kepada kuda syukur semua, kuda sabar kita tak sih. Nampak tak? Kita tak sih. Kenapa? Kita tak kenal kata kita duduk di mana sekarang. Nah, oleh kerana tu Allah Ta'ala hatta uji-uji nak kita kembali ingat dia. Bukan we susah kena becik. Allah Ta'ala we kaya pada satu orang, bukan nak tengok kesenangan dia, nak tengok mensyukur setara mana. Oh, we rumah besar lah, we hebat lah, we kena mu'air lah. Bukan nak tengok kita sederhana dengan benda tu, bukan nak tengok mensyukur ini setara mana. Allah Ta'ala susah pada kita. Bukan Allah Ta'ala nak tengok kita kodok adalah. Kodok mengarayu ha. Bukan. Allah Ta'ala pilih tengok bagaimana kesabaran kita terhadapnya. Yang menunjuk kata kita hamba. Nah, tapi semua tu 2 kaedah ya. Ada syukur, 2 sabar. Orang kenal sabar, dia tak ada rasa apa. Bala mari, dia bilang kata nikmat. Syukur nikmat mari, dia bilang kata bala. Bagi orang ahli tasawuf, ustaz itu ke? Fok tasawuf, dia bilang kata bala tu nikmat. Kenapa? Yang mendatangi bala, kau bawa pada nambah dia ingat kepada Allah. Ya uji ni 2. Uji ni 2. Lah mana uji 2? Banyak ke orang kita, dia uji dengan kesenangan, terlupa kepada Allah. Banyak terlupa. We sehat lah, we kaya lah, we pangkat lah, we nak kena golek banyak orang nak terlupa. Tapi we nak kesusah payah, we nak kesakit hak ni banyak orang ingat. Sampai tu para rasul, para nabi, Allah Ta'ala hatta uji, bukan uji yang kesenangan, tapi Allah Ta'ala hatta uji dengan kesusah. Kenapa? Nak taqarrub, we hati kau rapat. Tapi kepada orang kafir, kepada orang ahli neraka, Allah Ta'ala hatta uji kesenangan. Fir'aun laknatullah. Kaya ke tak kaya? Ya raja. Fir'aun. Adakah biasa ke raja? Raja tengok. Dengan kesenangan belakang. Tapi dengan kesenangan membawa kepada pergi ke mana? Membawa pergi kepada neraka. Tapi dengan kesusahan membawa pergi kepada syurga. Sampai tu Allah Ta'ala kepada kita susah dengan penyakit 19, COVID ni. Dengan kena atik, setengah orang tu duduk di kaktu atik. Apa? Ingat katanya, Allah Ta'ala kita perapak kita. Ini pun satu untung, satu keberkatan, satu nikmat yang Allah Ta'ala pilih kepada kita. Bukan setiap orang kena dipilihan daripada Allah. Allah Ta'ala pilih. Ingat terasa gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Abah. Tu bagi saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah. Tak kira lah hak duk kapung, susah nak buat kerja ni. Anak ibu kena COVID duk hospital ni menyebabkan mari fikir juga serabut perut, salah Abah tak kena gamuk, macam-macam fikir. Itu ingatlah. Itu adalah salah satu di antara Allah kasih kita dengan rupa gini. Rupa Allah uji kita. Kemungkinan ni waktu dulu kalau kita lala, galik. Tak teringat, tak sebut nama Allah. Gitulah. Kita nak tengok orang sebut nama Allah banyak, pergi rumah pita. Nama kata dah. Pergi pita, rumah pita punya. Tu Allah, ni Allah. Dah, pergi di nak, pergi di pasar ada tak? Tak ada pasar. Tak ada. Pergi senang. Ada juga orang pasar sebut nama Allah. Orang petik gairau. Innalladzina ada. Sorry ada. Mana tak ramai ada pasar tempat serenok, tempat suka dah. Alhamdulillah boleh ambil pengajaran tu, saudara-saudari penonton-penonton yang bersama dengan kita, ambillah pengajaran hak mana disusah, diuji, itu tanda Allah kasih Tuhan saya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kali bagi Ustaz Hafiz kita supaya ambil sikit beri semangat kepada orang-orang yang diuji oleh Allah sekarang ni. Tak kira lah dah ada di mana, di Thailand ataupun di sebelah Malaysia sendiri. Moga-moga boleh ambil menambahkan semangat daripada Ustaz kita. Dipersilakan Ustaz. Baik. Jadi alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah berada pada penghujung perbincangan kita atau majlis kita. Mudah-mudahan pendengar-pendengar, adik kakak mendapat manfaat bersama insya-Allah. Jadi kalau kita tengok ujian ini, semua kena uji bila sebut orang Islam. Di mana-mana juga, di Thailand baik, di Malaysia baik,
di Naratiwak baik, di New Zealand ke, nampak di India, di Pakistan, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok kita sehari dua ni saja nampak berat sikit lah diuji oleh Allah. Kalau kita tengok saudara-saudara kita di Palestin, nampak Allah Taala uji berterusan bahkan berpuluh-puluh tahun dah. Kita berasa susah, tak boleh pergi mari baru 2-3 hari ni baru ceh ni baru. Kita ada yang hilang pekerjaan baru sehari dua ni baru. Anak kita tak ada paper baru sehari dua ni baru. Nampak? Ada kehilangan saudara mara sehari dua ni lah. Tapi kalau kita tengok di saudara kita di Palestin, bukan saja kehilangan, maknanya orang-orang yang tersayang. Ibu bapa mereka, adik-beradik mereka, suami, isteri, meninggal dunia. Tapi meninggal dunia pula dalam keadaan yang amat teruk kita tengok. Yang kena sembelih, hak kena tikam, kena bom, kena tembak, macam-macam. Hak kepala suku, otak suku. Hak kepala jumpa mana tubuh saja, kepala tak ada. Nampak? Sebab tu kalau kita tengok ujian-ujian sedemikian sebenarnya menunjukkan kasih sayang Allah, dan Allah Ta'ala nak mengampunkan sebanyak mungkin dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kena buat? Ambillah masa yang ada ini untuk kita bersihkan hati kita masing-masing. Bersihkan hati kita daripada banyak noda dengan maksiat, dengan macam-macam. Kadang-kadang kita tak ambil iktibar, tak ambil muhasabah diri pun dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kita. Lepas tu ada seorang ulama apabila diminta berdoa kepada Allah supaya mengeluarkan Yahudi daripada tanah Palestin. Tolonglah orang ulama, orang alim, tolonglah berdoa biar Allah Ta'ala keluarkan Yahudi daripada tanah Palestin. Maka ulama ini pun berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah Yahudi dan juga Nasrani di dalam hati-hati orang Islam. Ini yang paling besar sekali. Nampak? Kalau Yahudi keluar daripada tanah Palestin, tetapi umat Islam di atas muka bumi masih lagi mengikuti jejak langkah Yahudi Nasara, maka itu tak selesai lagi masalah. Nampak? Yahudi keluar dah daripada tanah Palestin, tapi dalam hati kita masih lagi ada Yahudi dan juga Nasrani. Masih lagi ikut telunjuk Yahudi dan juga Nasrani. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, tegaskan dalam Quran, walan tarda'ka ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasara ni takkan reda kepadamu, hai orang Islam, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Bukan tattabi'a dinahum, bukan ikut agama mereka. Mana mu tak masuk agama dia tak apa dah, tapi mu ikut cara hidup mereka. Padang dah bagi mereka. Lepas tu kita ambil kesempatan bersihkan hati kita, nak keluar daripada kejahilan, cari ilmu, cari guru-guru untuk kita membetulkan apa yang kurang. Kita belajarlah ilmu agama sebanyak mungkin. Tak wajib jadi macam Imam Syafi'i, tak wajib jadi macam alim macam Imam Nawawi, tak wajib hafal hadis macam Imam Bukhari, tapi sekurang-kurangnya kita tidak jahil dalam ilmu agama kita sendiri. Jahil ni bahasa Arab kita, kalau kita gak bodoh lah. Kita tak bodoh dalam ilmu kita sendiri, ilmu agama kita sendiri. Maka kita pakak-pakaklah meninsafi dan bermuhasabah masing-masing. Mudah-mudahan sedikit jentikan daripada Allah ujian yang menimpa kita ini menambahkan keimanan, menambahkan keinsafan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sekadar tu saja saya rasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz banyak-banyak yang mana bersama dengan maklumat kita deh. Terima kasih yang mana beri penjelasan ataupun beri semangat. Beri semangat kepada saudara mara kita sedang penonton yang bersama dengan kita beberapa ramai ni sampai 900 orang lebih lah saat ni tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana bersama dengan kita deh. Jadi ni akhir lah bagi kita buat forum. InsyaAllah kalau ada masa, ada peluang, kita akan jemput Ustaz lain kali, boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah dah. Suka sangat ni. Suka Ustaz. Suka, insyaAllah. Lo ni ada buat kuliah di mana tu Ustaz dah ni? Ada di masjid mana tu? Tiap-tiap hari ada tak? Setakat ni tak boleh buat kuliah lagi di masjid-masjid. Surah-surah tak boleh kuliah lagi. Oh, berapa lama dah tu tak boleh buat kuliah? Berapa lama dah? Berapa lama dah rasanya? Berbulan-bulan dah rasanya.
Belum puasa lagi ya, ke lepas puasa ni? Lepas puasa. Lepas puasa. Ya, Sebelum puasa puasa InsyaAllah. sekejap, kemudian buka balik, kemudian katuk balik. Ya, parok pula mari parok pula deh. Parok pula. Allah, sama. Kat sini pun lebih kurang kat lah ni. Sekarang lah ni positif hari-hari ni lebih kurang lah 20,000. 20,000, 21,000, 23,000 positif. Innalillahi wa inna. Di sebelah Thailand lah, banyak. Lebih kurang Malaysia jugalah sehari dua ni. Ya. Sama-sama kita berdoa lah. Semoga-moga Allah Ta'ala akadlah babak ni deh. InsyaAllah. Jadi nak katuk majlis ni, nak minta Ustaz berdoa tutup majlis. InsyaAllah Ustaz tolong doa supaya tutup majlis barakat Ustaz. Dan insyaAllah lain kali kita akan bersama. Apa kenanya? Kita doa dah mai dulu. Ya, pernah mari dah. Kita jemput dah dalam forum dia. 2 kali dah. Ustaz ni kali pertama. Pakai gitu lah. Pakai suruh Ustaz dipersilakan. Falyatafaddal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shirara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muallimina wal muallimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم ادفع عن البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.